Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni kita bukan nak buat full review pasal kereta ni sebab hari tu kita orang dah buat dah. Kalau kau ingat lagi kan, yang nombor plate lagi mahal daripada nombor kereta, yang itulah. Tapi sebaliknya, yang ini kita lebih nak menjawab persoalan sebab setiap kali abang keluar antara soalan paling favourite orang katakan, bang, boleh atau tidak beli Proton S70 ni? Yalah, kereta China dan sebagainya kan. Well, dan kita terima juga banyak soalan pasal Proton S70. Jadi untuk video kali ni, kita lebih santai lah. I'm not a salesman. Aku tak jual kereta, aku tidak promote kereta dan aku tidak ada kepentingan langsung pun pada Proton dan I'm not working for the Proton. Jadi untuk video kali ni, ini lebih kepada Q&A lah. Di mana ini adalah antara 10 soalan yang paling ramai orang tanya pada abang dan abang akan jawabkan dalam video yang ini. Jadi macam biasalah, sebelum kita orang bercerita dengan lebih lanjut, bagi korang yang baru jumpa channel ni yang masih belum subscribe, tolonglah kita orang subscribe. Follow je lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, panggil laju. Aduh, aku lemah betul lah bila lepas nak kena cuci kapet ni. Siapalah yang cipta kapet yang macam ni? Senang kotor pula tu. Anak aku pula tumpah ni lah, tu lah. Takkan nak suruh dia cuci kan? Bro, cuci kapet ke bro? Tak adalah. Tengah kopek durian ni. Marilah. Aduh, orang tengah penat-penat ni. Oh, ya ke? Alah, tanya je. Janganlah marah. Tak adalah marah. Tapi kau tak nampak ni dengan berus, gayung. Ni tadi anak aku tumpahkan air lah, makanan dekat aku punya kapet ni. Lah, ya ke? Kenapa tak nak guna Trapo Hack tu? Kali saya bro. Trapo Hex tu? Apa tu? Inilah dia Trapo Hack tu. Dengan design jenis hexagon, dengan color hitam, barulah nampak premium bro. Lepas tu, senang nak cuci. Dan kalau ada sepihan-sepihan makanan jatuh dekat kapet, dia takkan merebak ke tempat lain. Sebab dia ada advanced dirt trapping. Lepas tu, Trapo Hack tu ni juga dia menggunakan teknologi silver iron daripada Jepun. Dan dia 5 kali tahan lasak. Grip pula memang kuat. Tak adalah bergerak-gerak kapet ni lah kereta. Dan lebih penting, dia siap datang dengan 5 tahun jaminan. Dan kalau kau nak pasang, jangan risau. Nak beli pun senang. Sekarang ni ada lebih daripada 10 outlet Trapo dekat Malaysia. Kau nak pasang kapet boleh, aksesori kereta boleh, dashcam kereta boleh, nak install terus pun boleh juga. Kau siap boleh lepak dekat launch ni lagi. Dan pasang pun diorang buat secara percuma juga. Ini ramai orang tanya jugalah. Mana launch dah lama tapi kereta tak nampak lagi. Macam ni lah. Proton dah usia lebih 40 tahun dah. Sebenarnya Proton ada jawapan sendiri. Di mana kita dah tanya pada Proton. Proton kata dia nak make sure the quality dalam keadaan yang perfect. Dia tak nak ada isu, dia tak nak ada second hand value dan sebagainya, drop dan sebagainya. So that's why lah dia mengambil masa yang agak lama untuk deliver kereta yang ni lah. Tapi bagi abang kan, kalau kau tanya pada aku lah, mungkin kalau aku cakap ni Proton akan sakit hati lah. Nak katakan Proton ni banyak main, ada sikit lah. Kalau nak compare dengan dulu, sekarang dia dah much better lah. Selepas after Geely bought over, selepas Geely beli, memang nampak dah okey dah. Dah improve dah banyak lah. Tetapi kan, in term of deliver kereta kan, dia tak macam kawan ni lah, iaitu Peredua. Peredua, hari ni kau launch, hari ni boleh register kereta. Tapi macam Proton kan, dia orang tak pernah berlaku. Tak tahulah kenapa. Apa masalah dia orang pun tak tahu. Antara reason kenapa dia orang lambat deliver kereta ni adalah dia ada isu dekat kamera belakang. Especially dekat model yang high end lah, iaitu versi flagship dan juga flagship X. So itu antara punca-punca dia lah. Tu macam abang kata lah. Sepatutnya adalah you must make sure your car is ready. Betul-betul ready dan kau ada kereta ni dekat yard kau mungkin 1000 unit ke, 2000 ke, 3000, 4000, 5000 ke. Yard barulah launch. Janganlah tergesa-gesa launch. Kita dapat excited tapi at the end tak ada on the road lah. Tapi right now, benda ni dah start back to the normal again lah. So itu antara reason lah kenapa lambat. Tapi sekarang ni kita dah start nampak dah. Slowly kita nampak. Dah ada dah. Itulah. So kurang sikit banyak main. Kenapa nak beli warna hitam agak lama nak tunggu? Ya, betul. Memang kita ada terima juga banyak persoalan. Bang, saya beli warna hitam tapi SA kata kena tunggu masa yang lama. Kenapa ya? Okey, so memandangkan, tak sure lah sama ada Proton dia first time dia jual hitam ke public ke tidak, abang tak sure. Tetapi kalau tak silap abang, untuk X70 ada warna hitam, dia khas untuk government. Kan kebiasaannya, untuk warna hitam memang khas untuk government. Dan betul, sama juga dengan yang ni. Selepas Proton ada keluarkan warna hitam, yang dia pada masa sama juga dijual pada public. Dan pada masa sama juga, government banyak tempah
untuk warna hitam Proton S70. Jadi ada sedikit lambat delivery lah untuk warna hitam. Tapi sepanjang masa dalam almost 3 bulan selepas launch, abang tak pernah nampak lagi Proton S70 dalam warna hitam. Abang pun nak tahu juga warna hitam tu lawa ke tidak kan? Okey, ini pun ramai yang tanya juga, kenapa bukan TGDI seperti mana yang ada dekat Proton X50? Okey, untuk makluman semua, yang ni memang digunakan enjin orang katakan turbo juga, tetapi dia adalah TGI ataupun kita namakan sebagai MPI lah. Di mana kalau nak compare with the TGDI, dia slightly rendah sikit dari segi horsepower, slightly rendah sikit berbanding daripada orang kata torque dia lah. So antara reason utama kenapa Proton tak selitkan enjin TGDI, sebaliknya diganti dengan MPI, because of the faktor cost. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia kata dari segi power dah cukup. Dia katakan with the now power yang sekarang ni 150 PS, 226 Nm torque, kalau tak silap abang. Dia kata power is more than enough. Dan kenapa bukan NA? Yang ni pun orang tanya. Susahlah orang netizen ni. Kalau kau bagi yang ni, dia tanya yang ni, bagi ni, yang ni. Okey, Proton kata sebab apa dia tak tawarkan NA adalah sebab orang Malaysia suka tekan. Sebab orang kata kalau NA dia akan kata pula boleh naik genting ke tidak. Itulah masalah netizen Malaysia. Itu kita tak cerita lagi kenapa tak ada manual dan sebagainya. So itu antara reason lah. Dan kalau ikutkan, Proton kategorikan dia sebagai sebuah sedan segmen C tau. Tetapi dia kata kalau nak compare with the segmen B yang sedia ada semua enjin NA. Kecuali Almera 1.0 liter turbo. Tetapi kalau nak compare with the segment B, dia kata dia adalah antara yang paling champion. Betul, tapi kalau dalam tempoh, kalau dalam kategori segmen C, dia bukan champion. Sebab kalau nak compare with Honda Civic dia power dan torque adalah lebih tinggi berbanding daripada ini. Itulah antara orang bergaduh juga selain daripada segmen, dia kata bergaduh, bang, ini segmen B ke segmen C? Sebab dari segi saiz nampak macam segmen B, tapi kenapa Proton letakkan segmen C? Itulah, untuk segmen-segmen ni dia tak ada mazhab tau. Dia kata bukan kata ikut mazhab ni tak. Dia tak ada pun, dia tak ada kitab dan sebagainya yang kena ikut. Dia ikut suka hati mak bapak dia lah. Dia nak letak segmen B. Dia nak letak segmen C. Tapi persoalannya kan, segmen B ke segmen C ke, kau heran ke? Kau tak heran kan? Yang penting apa? Harga. Betul tak? Ini juga antara soalan favourite lah. Okey lah, kita belanja sikit bunyi dia. Okey, boleh start? Yes. Kalau 10 daripada 10 orang yang abang jumpa dekat luar, dia akan katakan, bang, ini guna diesel ke bang? Tidak. Yang ini adalah dia gunakan enjin petrol 1.5 liter MPI 3 silinder. Di mana 3 silinder kau boleh dengar dekat F50 lah start launch. Lepas tu X70, lepas tu yang ni. Dan karakter dia adalah sama. Dan cuba kita rem, kita dengar sikit. Cuba rem sikit. Okey, memang kuat. Dan kita tutup jap. So, kalau dari sini memang akan nampak dia macam bunyi lori 1 tan lah. Tapi kalau duduk dalam, tak ada lah. Tayar skidding memang berlaku, especially kalau kita berada di traffic light ataupun masa U-turn. Dan abang dah buat kereta ni almost seminggu. Boleh katakan hampir setiap kali memang ada tayar skidding. Okey, di mana macam mana benda itu berlaku? Okey, bayangkan sekarang ni kita dekat traffic light. Okey, kita traffic light, and then gear D, and then kita letak auto hold lah. And then tiba-tiba gear hijau, kita tekan. Dengar dah tu. Tiba-tiba tayar skidding tu berlaku. Yang ini memang berlaku apabila kita berada di traffic light ataupun semasa U-turn. Memang berlaku. Dan kita dah tanya pada Proton, what is the reason? Kenapa berlakunya tayar skidding ataupun spinning ni berlaku? So dikatakan memandangkan yang ini memang turbo, kereta turbo, engine turbo, and dia ada turbo lag. And apabila kita tekan, dia akan ada spinning sikit. Dia kata benda ni cuma biasa berlaku apabila gunakan sport mode je. Tapi abang guna comfort mode je kot. Memang berlaku. Yang ni cuma berlaku kalau kita tekan secara agresif lah. Tetapi andai kata kalau kita tekan as gently, contohnya sekarang ni traffic light, and then hijau. Kita tekan slowly,
Dia takkan berlaku. Kenapa bukannya multi-link, sebaliknya torsion bin? Okey, kita dah janji Proton juga. Kenapa dia tak letak multi-link? Sebab diposisikan kereta dia untuk segmen C kan, dan kebanyakan untuk kereta segmen C, kebanyakannya memang guna multi-link dan bukannya torsion bin. Tapi sebaliknya Proton kata apa tau? Ada je segmen C yang tak guna multi-link. Contohnya dia kata macam Mazda 3. Memang betul. Dan antara reason kenapa Proton tak gunakan multi-link, sebaliknya dia gunakan torsion bin, of course dari segi cost. Sebab dia nak cut cost untuk jual pada harga yang lebih murah. Memang betul dari segi harga, memang Proton win. So itu antara beberapa reason lah kenapa Proton tak guna multi-link, sebaliknya dia guna torsion bin. Dan reason yang saya katakan adalah untuk cut cost. Dan kebiasaannya untuk soalan-soalan macam ni, cuma orang tahu kereta je dia akan faham, dia akan tanya. Tapi biasanya orang yang memang guna kereta ni untuk point A to point B, point B to point C, beli kereta untuk pergi kerja, pergi balik kerja, pergi jalan, dia takkan heran benda ni. Tapi walaupun dia gunakan torsion bin, dari segi handling ataupun dari segi keselesaan untuk bahagian belakang, okeylah, boleh diterima. Taklah teruk sangat. Kita agak susah untuk buat satu kereta yang kita boleh puas hatikan semua orang. Macam aku pula juru cakap Proton. Tak. Tapi itulah antara reason lah. Sebenarnya adalah cut cost. Okey, ini adalah antara persoalan yang kita tanya banyak kali dah daripada Proton S70, X50, termasuk dengan abang besar dia X90, sama juga, tak ada juga. Yes, Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau dulu katakan kereta China tak ada Apple CarPlay dan Android Auto, sekarang ni alasan ni dah tak boleh pakai dah. Sebab banyak kereta China yang lain dah ada dah Apple CarPlay, Android Auto. Dan kita tanya pada Proton pula, dia kata still in development lah, dia katakan. Di mana dikatakan untuk Proton S70 ni takkan ada Apple CarPlay dan Android Auto. Sebaliknya kalau ada pun dekat abang besar dia X90 baru ada Apple CarPlay dan Android Auto. Well, penting tak penting? Penting. Penting. Sangat penting Apple Android Auto dan juga Apple CarPlay, especially kalau kita nak guna Waze dan sebagainya, memang kita kena gunalah. So, untuk yang ni memang takkan ada sebab dikatakan antara reasonnya. Antara reason dia kata dari segi licensing. Betul? Dari segi licensing memang betul, kena dapatkan approval daripada segi Google dan juga orang katakan dari segi Apple. So benda tu memang kena dapatkan approval, licensing, and then dari segi kedua adalah cost lah. Memang setiap licensing tu kena bayar bang, bukannya free bang, bukan kita bayar lah. So dia kata, benda tu bukan setakat software kena ready, hardware pun kena ready juga. So dia kata untuk X90, hardware tu ready, tunggu masa je dia kata. Tunggu masa. So kita tunggulah. Dan untuk untuk S70 sama ada akan ada ke tak ada? Mungkin lah. Mungkin untuk versi facelift nanti baru ada. So bertabah raya. Tapi sekarang ni orang Malaysia kreatif tau. Dia beli something, install, hack, dah boleh pakai. Dah nampak dah semua. Bang, kenapa tak ada manual Saya haraplah satu hari nanti Proton akan keluarkan manual. Sebab saya minat manual bang. Itulah. Minat memang ramai. Kau tanyalah 20 orang, minat manual tak? Minat. Suka. Beli tak? Tak. Beli satu. Tak. Beli satu. Itulah hakikatnya. Dan sebenarnya, kita pun dah tanya Proton, adakah dia akan keluarkan versi manual? Walaupun kita dah tahu apakah jawapannya. Dan of course jawapannya adalah tidak. Sebab apa tidak? Sebab kos yang tinggi dan pada masa sama juga demand yang kurang. Di mana kalau ikutkan, dia bukan se-easy, bukan semudah yang kau fikir tau. Tukar gearbox, dah. Tak. Sebaliknya, banyak R&D ataupun development yang perlu dilakukan. Selain daripada tu, ECU kena tukar. Dari segi setting semua, banyak yang kau kena tukar dan lebih penting adalah R&D untuk siapkan antara manual dan juga auto. Auto kepada manual mengambil masa dan juga mengambil kos yang sangat-sangat tinggi. Silap-silap boleh makan juta. At the end, kesimpulan satu je. Orang jual kereta untuk bisnes bro. Bisnes takkan rugi. Kenapa dia nak keluar kereta ataupun variant yang tak ada orang beli? Macam kau nak juga kalau kau bisnes lah. Adakah kau akan keluarkan benda yang tak ada orang beli? Takkan? Okey, dari segi seat driver. Okey, untuk driver dia ada elektrik lah, electric seat. Yang mana untuk electric seat ni cuma ada pada bahagian driver saja. Passenger dia gunakan manual. Dari segi keselesaan, abang dah buat kereta ni dah seminggu dah. Lebih 7 hari dah buat kereta ni. So far untuk keselesaan dengan ketinggian abang 171 cm, berat 68 kg memang okey. Dari segi seat posisi memang okey. Untuk yang ni support yang ni okey lah, masih okey lagi.
Plus yang ni memang boleh kita memang boleh adjust, dan plus dia punya steering adalah jenis teleskopik. So bagi abang dia tak adalah menyusah sangat dan okey lah. Dari segi keselesaan memandu, so far abang bawa dekat hampir seminggu, yes, selesa. Memang cukup selesa. Itu untuk bahagian driver lah. Dan sekarang kita tengok pula untuk bahagian passenger belakang, okey kita okey. Untuk bahagian belakang okey lah, selesa jugalah. Walaupun belakang dia kurang sikit support dari segi ni. Dari segi kita punya kaki kat lutut ni, memang dia ada ruang sikit. Tapi dari segi keselesaan okey. Ini seat yang abang duduk tadi. Dan ada satu tangan, satu tapak tangan. Kepala ada lebih kurang dalam jarak macam ni lah. So kira masih lagi kategori okey lah. Belakang dari segi menegak, tidak. Dia tak menegak. Dia agak mendatar ke belakang. Dan abang pernah duduk dekat bahagian belakang hari tu. Dekat bahagian belakang okey, tak ada masalah, selesa. Cuma bergantung pada driver saja. Tetapi kalau sambil tengok handphone tu, dia jadi pening sikit lah. Itu menyusahkan diri lah. Itu sendiri-sendiri lah siapa nak suruh tengok handphone kan. Dan belakang ada armrest, okey lah. Secara overall, untuk keselesaan walaupun jalan jauh, bagi abang personally, okey. Biasanya untuk manual kita up and down untuk tukar gear. Tetapi untuk yang ni bukan. Yang ni left or right. So kalau kita tukar gear, kita nak masuk, tambah right. Right. Tolak kiri, kiri. So dia pelik bin ajaib lah. Dan bagi aku tak praktikal. Dan bagi aku menyusahkan. Dan bagi aku tak suka yang ni. Menyusahkan aku. Dari segi manual kau nak tukar ke auto, macam mana tau? Kau kena pergi ke N. Kau tengok berjalan ni. Kau kena pergi N. Lepas tu kau tolak balik D. Barulah bertukar kembali semula kepada auto. Kan menyusahkan. Jadi itulah antara persoalan yang kau tanya dan dengan jawapan yang abang berikan. Macam abang katakan, I'm not selling car, aku tak jual kereta dan aku tak ada kepentingan langsung pun pasal Proton ni. Baik yang baik, baik yang buruk, itu adalah dari segi abang itu sendirilah. Tetapi macam abang kata lah, aku tak pernah letak pisau dekat leher kau supaya suruh kau beli. Tidak. Cuma dengan ada videonya yang ini, kita harap at least boleh jadikan sebagai satu panduan lah untuk korang dalam korang buat plan untuk beli kereta pada masa akan datang. Ada juga yang tanya berapakah full consumption untuk kereta ini dan banyak lagi soalan-soalan yang orang tanya. Dan untuk full consumption, dia agak panjang sikit di mana kita orang kena buat test. Yang ini kita akan cerita pada episod yang akan datang. Kita akan cerita next video yang kita hasilkan. Berapakah full consumption apabila kita bergerak di dalam town dan juga town plus dengan highway. Yang itu kita akan ceritakan yang lain. Tapi macam biasalah, jika ada sebarang soalan yang abang tak jawab, mungkin kau boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah dan tolong tanya soalan yang lebih ilmiah sikit supaya kita orang akan reply soalan-soalan kau orang ini. Dan kalau kita rasa perlu untuk kita buat video, kita akan buat video. Okay? Alright, I think sampai sini saja video kita pada ini. Macam biasalah, sebagai tanda sokongan, tolonglah kita orang follow lah channel-channel kita orang. Bagi korang yang masih belum subscribe, tolonglah kita subscribe, tolonglah kita tekan loceng dan follow juga semua social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Dan abang akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.